sebenarnya ini adalah polis, iaitu merujuk kepada negara kota. Jap. Sebelum itu, benarkan cikgu untuk membuka misai ni boleh? Macam susah je nak menyebut. Boleh? Of course lah boleh. Macam Cikgu. macam tu kan. Kan. Payahlah. Okey, Saya sekejap ingat yang tu kertas je. Okey. Kalau ikut betul-betul, tak nak cikgu nak. Oh, gimasnya cikgu. Gimasnya. Kan? Atas kaki sekali buka. Macam saya suka lap muka. Kan? Tahu tak? Lap muka dia sebenarnya itulah ubat untuk awet muda. Okey. Baik. Iya. Okey. So sekarang kita sambung. Barulah selesa sikit. Tadi dia Rom zaman tua. Ini Yunani zaman muda. Okey. Macam saya. Okey, jom kita sambung. Selesa sikit. Selesa. Okey. So, tamadun Yunani terkenal dengan negara kota atau polis yang merupakan gabungan 3 komponennya, iaitu ada bandar utama, kemudian ada bandar kecil dan juga kawasan kampung. Maknanya ada 3 3 gabungan dia, iaitu ada bandar utama, bandar kecil dan juga kawasan kampung. Dan polis bukan sahaja menjadi ibu kota. Polis tu ibu kota tetapi jadi pusat tumpuan masyarakat. Di tengah-tengah polis, di tengah-tengah polis terdapatnya akropolis. Iaitu akropolis maksudnya ialah pusat komuniti yang dilindungi oleh kubu. Itu akropolis. Dan akropolis ialah lokasi yang paling strategik dari segi keselamatan dan pentadbiran serta komunikasi. Yang dilengkapi kat situ ada apa tahu? Ada rumah ibadat, ada bangunan kerajaan, ada istana, ada rumah golongan bangsawan. Jadi terdapat juga kawasan lapang yang dikenali sebagai agora. So yang digunakan sebagai tempat pertemuan dan juga pasar awam. Maknanya zaman dulu diorang ni banyak tempat-tempat berjumpa tau. Oh ya ke Airisha, alasiannya kau. Dan juga ada pasar awam. So kalau kita lihat di sini, okey. Kalau kita lihat di sini berkaitan dengan bentuk sebenarnya dia begini. Ini akropolis. Okey, yang ini adalah akropolis, iaitu contohnya dia ada apa tahu? Sini ada bangunan kerajaan, kemudian sini ada pusat-pusat pentadbiran, sini ada pusat pentadbiran lain, dan seluruh ini adalah dipanggil sebagai akropolis. Akropolis. Kalau kita nak mudah memahaminya dengan lebih baik, sebenarnya akropolis ni, negara kota ni sebenarnya begini. Okey, cikgu tunjukkan dengan lebih mudah lagi lah. Okey, sebenarnya dia begini. Kalau kita lihat, sebenarnya negara kota tu bentuk dia, katakanlah bentuk dia petak. Okey, macam ni. Okey, negara kota. Okey. Kemudian di tengah-tengah ni, ini dikatakan sebagai apa tahu? Ini dikatakan sebagai polis. Okey, polis. Kemudian di tengah-tengah ni ada bangunan-bangunan kerajaan, okey, dan juga ada rumah ibadat. Okey, rumah ibadat kat sini kan. So ini dipanggil sebagai apa tahu? Ini dipanggil sebagai akropolis. Okey. Akropolis. Kemudian di kawasan tepi-tepi ni ada kawasan-kawasan lapang. Okey, mungkin ada jalan raya. Okey, ada jalan raya dan juga dia nak jalan raya nak masuk ke dalam. Dan di kawasan-kawasan lapang ini
okey, yang tak ada kawasan apa-apa ini, okey, ini adalah dipanggil sebagai agora. Agora tu tempat apa? Kat sini ada, kat sini ada pasar. Kemudian dekat sini ada apa? So ada tempat bertemu semua. So di sini agora, so di sini akropolis. Ini adalah bangunan-bangunan kerajaan. Dikelilingi kawasan ini keliling dia ni ada apa tahu? Ada tembok. Ada tembok. Tembok keliling kawasan itu. Tembok keliling kawasan tu. So ini yang dikatakan sebagai penuhnya ialah polis. Sepenuhnya ini dipanggil semua adalah polis. Cikgu, satu Boleh? soalan. Ya. Kenapa dia tembok? Kenapa di tembok? Kerana mereka membina tembok tu untuk mempertahankan negara kota daripada serangan-serangan negara kota yang lain. Ini kita nak tengok. Sebab dia orang ni sering berperang tau. Dia orang ni sering berperang. Jadi kita nak tengok kat sini ya. So kita lihat di sini. Okey. So kalau kita lihat penduduk-penduduk yang tinggal, okey, kita akan sambung dan kita akan cari poin-poin dia ni ya. Penduduk-penduduk yang tinggal berhampiran, maknanya dekat-dekat dengan akropolis tadi, lebih aktif terlibat dalam urusan negara. Maknanya ada pemimpin-pemimpin. Jadi itulah yang dikatakan mereka terlibat dalam urusan negara jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal jauh dari akropolis. Kalau di luar kawasan akropolis, ada penduduk-penduduk di kawasan kampung yang menjalankan aktiviti pertanian dan penternakan. Maksudnya di sini, kalau kita lihat di sini ya, macam cikgu sharekan tadi, okey, maknanya jauh di sini kan. Okey, let's say lah kat kawasan sini ya, cikgu ambil tukar warna hijau. Okey, okey, kat kawasan sini, okey, kalau kita lihat ini adalah kawasan kampung. Okey, ini kawasan kampung dan di sini banyak dibuat pertanian. Okey, banyak dibuat pertanian. Yes. So di sini kalau kita lihat inilah kawasan-kawasan yang jauh daripada akropolis itu. But still dalam negara kota ataupun polis ini. Ingat. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, apa? Okey. Kalau kita lihat di sini ya, rupa-rupanya di tamadun Yunani bukan ada satu saja polis ni ya, ataupun negara kota. Okey, polis ni maksudnya adalah negara. Okey, negara kota, betul? Negara kota. Rupanya dia ada lebih daripada satu. Dia ada lebih daripada satu. Okey, iaitu kalau kita lihat di sini. Okey. Satu kat situ, kemudian mungkin dekat sini satu dan mungkin dekat sini pun ada satu. Maknanya mungkin sini negara kota apa tahu? Di sini mungkin Athens. Yang ini mungkin negara kota Sparta. Yang ini mungkin negara kota Korin. Nampak? Dia ada banyak negara kota. So the problem is negara kota ni kan sebenarnya dia orang ni sering berperang tau. Korin serang Athens, Athens serang Korin. Kadang-kadang Athens serang Sparta, Sparta pun serang Athens. Kadang-kadang Sparta serang Korin, Korin serang Sparta. Jadi sebab itu mereka membina tembok untuk menghalang serangan. Dan bermakna kat sini ada berapa polis? Ada 3 polis ataupun ada 3 negara kota. Ini cikgu nak cerita pasal bagaimana tamadun Yunani ini dia membina dia punya negara kota. Hebat kan? Ini zaman dulunya tau. Hebat. So kalau kita lihat inilah yang kita dapat. Okey. So kalau kita lihat kembali kepada nota tu, okey, terdapat 3 polis ataupun juga kita katakan sebagai
3 negara kota yang terkenal. Okey, 3 polis yang terkenal dalam tamadun Yunani iaitu ianya adalah Athens, Sparta dan juga Corinth. Cikgu rasa kalau Sparta tu mungkin ramai yang kenal kot. Sparta kan. Athens. Okey, kita lihat Athens merupakan negara kota yang paling ramai. Memang ini kita cerita pasal kat Greeks lah ni. Ini kita cerita kat Greeks lah ni. Semua ni kat Greeks. Oh. Semua ni kat Greeks. Okey. Okey. Jadi Athens merupakan negara kota yang paling ramai penduduk. Manakala Sparta pula merupakan negara kota yang paling luas, paling besar. Dan dua, kalau kita lihat ciri utama polis ialah jumlah penduduk yang ramai dan keluasan wilayahnya. Okey, contohnya penduduk Athens. Athens dianggarkan seramai 40,000 orang. 40,000 orang ni sebenarnya Athens ni sebesar Shah Alam je. Kalau 40,000 orang ni sebesar Shah Alam je. Betul. 40,000 orang ni. Sparta pula lagi kecil, 16,000 orang. Dan Corinth ada 10,000 orang, lagi kecil. Jadi dia kecil sebenarnya. Okey, bandar-bandar tu kecil. Tetapi dia ada tamadun. Kalau kita fikir balik, belajar satu kawasan yang besar Shah Alam je kot. Apa yang penting sangat? Pentingnya sebab apa? Dia paling maju daripada kawasan-kawasan lain di dunia. Pada waktu itulah. Pada waktu itu, diorang ni yang lebih maju berbanding kawasan-kawasan lain di dunia. So kalau kita lihat di sini, terdapat perbezaan keluasan polis, iaitu Sparta memang keluasan dia 8,400 km persegi. Besar tu. Athens pula seluas 2,650 km persegi je. Dan Corinth pula seluas 880 km persegi. Kalau cikgu nak tanyalah kalau katakan persegi ni, kilometer persegi ni bermakna kamu boleh bayangkan dia sebenarnya panjang ke ataupun macam mana? Persegi ni kira panjang ke kira luas? Siapa tahu? Yang persegi ni dia kira panjang ke dia kira luas? Luas. Dia kira luas, betul. Yes, luas. Kalau luas maknanya apa? Luas tu maksudnya adalah iaitu kita boleh cikgu tunjuk sekali lagi Maknanya luas tu bermaksud apa? Lebar, kalau katakan negara kota tu petak, dia akan kira apa? Panjang darab lebar, betul? Kan? Maknanya panjang darabkan dengan lebar, betul? So kalau katakan betul. So kalau katakan besar dia tadi, katakanlah 880 km persegi. Okey, kalau 880 km persegi, mungkin mungkin sebenarnya dia hanyalah 80 km. Okey, 80 km kat sini darabkan dengan 10 km lebar. Kan? 80 kali 10 berapa? 800 km lah persegi. Betul tak? Maknanya sini panjang 80, sini 10 km. Nampak tak? Jadi itu kalau kira panjang lebar yang sama lah. Kan? Just bayangkan kalau dia bukan macam tu. Kalau katakan dia sebenarnya adalah iaitu kalau kita kata dia sebenarnya adalah dia sebenarnya adalah 40 km kali 20 km. 40 kali 20. So berapa? Dapat tak 800? Dapat 800. 40 km macam daripada mana? Daripada Pelabuhan Kelang, sampailah ke Kuala Lumpur. Itu je panjangnya. Pelabuhan Kelang sampai ke Kuala Lumpur.
20 km pula pelabuhan Kelang tu, katakanlah sampai ke mana? Sampai ke Puchong je. Sampai ke Puchong je. Jadi kamu boleh imagine tak besar mana je kawasan ni? Jadi sebenarnya besar itulah kawasan lah Port Klang ke KL, lepas tu Port Klang ke Puchong. So buat peta. Jadi kita akan kata lah besar tu juga, maknanya besar kawasan yang ada kat situ. Itulah dia. Contoh seperti bandar Corin tadi. So taklah besar mana pun. Kan kecil je, ya. Tapi kenapa dia terkenal seluruh dunia? Sebab apa? Kemajuan dia. Kemajuan dia. Dia kecil je. Nampak? So itu yang kita kira tadi. Macam kita nak bayangkan besar sangat ke dia orang ni sampai terkenal seluruh dunia. Sampai kita ni kat Malaysia kena belajar pasal Athens. Kan? Kita fikir, kenapa nak belajar pasal Athens kan? Hebat sangat ke? Besar sangat ke? Rupanya kecil je. Kan? Alah, besar-besar Lembah Kelang je. Selangor lagi besar. Kan? Selangor lagi besar. Jadi apa yang hebat sangat sampai kita kena belajar? Ada kemajuan. So kalau kita lihat di sini, dia ada tamadun, dia ada kemajuan. Baik. So kalau kita lihat di sini, bagi penduduk Yunani, setiap polis ataupun setiap negara kota tu, setiap polis ni maksudnya apa tahu? Setiap negara kota iaitu Athens, Corinth, Sparta kan. Setiap yang dipanggil polis tu merupakan tanah suci kurniaan dewa. Oleh itu, setiap warga negaranya mempunyai hak dan tanggungjawab untuk menjaga kepentingannya. Jadi sikap ini mendorong mereka menjalinkan hubungan yang sangat rapat dalam kalangan setiap warga negara dan membangkitkan rasa kekitaan untuk mempertahankan negara kota ini. Maknanya diorang sama-sama rasa ini Athens kita punya. Ini Corinth kita punya. Ini Sparta kita punya. Kekitaan ya, rasa kekitaan kita punya. So jom kita sama-sama pertahankan dia. Siapa pernah tengok cerita zombie Kampung Pisang? Nak tanya dulu. Siapa pernah tengok cerita zombie Kampung Pisang? Pernah tengok? Banyak kali tengok kan? Dia cakap apa? Ada satu yang watak Hussein cakap apa? Ini kampung pisang. Kampung pisang kan? Kita yang punya. Kan? Kita harus mempertahankannya. Kalau tidak, siapa lagi nak pertahankan kampung pisang? Itulah rasa kekitaan. Itulah dia. Kekitaan dia. Itu penting tu. Jadi, kalau kita lihat di sini, kita tengok tree tumbusan. Ini agora. Nampak tak? Di sini agora. Agora di Corinth. Agora ialah tempat apa? Tempat kawasan lapang di mana mereka berdebat dan juga mereka menjalankan aktiviti dan juga pasar. Itu agora. So, oleh kerana korang semua bagus, behave apa semua kan, cikgu kan terniat di hati untuk membawa korang pergi berjalan-jalan sekejap. Kita tengok di mana? Kita tengok di grid nak. Kita tengok di grid. Lama dah tak berjalan ya. Lama tak berjalan. Jom kita tengok grid. Semua dah sedia kita akan bertukar kepada mode nampak. Nampak. So nampak. Ini panglima perang Yunani boleh bawa kapal terbang. Jangan main-main. Sedia? Sedia. So semua dah dengan first class dia So kita tanya pilot dulu kan. Pilot kata so kita on. Jom Cikgu, kita jalan. pilot tak pakai macam tu cikgu. Pilot apa? Pilot tak pakai macam tu. Pilot tak pakai macam tu?
Ini pilot 2.0. Ini bukan pilot, ini ketua pilot. Pilot yang ada kat sini dengan kat sini lah. Oh. Ini gitu dulu pilot. ya. Ni pilot lain macam. Ini ketua pilot bagi arahan je. Ada orang lah bawa. Ini kapten. Ketua kepada ketua pilot. Okey, baik. Okey. Jadi pilot sesat, mana kru yang lain ada kat belah sana. Dia nak tenang-tenangkan passenger tu. Ada yang nak nak terbang ni nak berdiri lah, ada yang nak pegang lah, ada yang nak duduk berdiri dekat tepi pintu lah, kan? Ingat apa? Ingat bas, kan? Kemudian jadi ada kiri kanan ni. Ada ke kan nak naik kapal terbang, pergi dia kata tak, saya booking berdiri kat tepi pintu, senang nak tengok luar. Kalau agak-agak dah sampai rumah nanti nak tekan loceng ting, supaya kapal terbang berhenti, dia turun. Suka hati dia je, dia ingat ni apa, bas ke apa, kan. Jadi tak boleh okey. Alright, so Ahmadi Najat pula jadi kapten. Okey, tak apa, kita layan. Semua orang pakai seat belt. Sedia? Please use ya. Okay. Saya naik kapal terbang, saya tengah letak beg pasal saya betul. Alright. Okay. Oh ya ke? Seat belt kau lagi? Allah. Okay, sekarang kita berada di Malaysia dan kita akan bergerak ke mana? Kita akan bergerak ke Athens. Athens di Greece. Okay, sedia untuk kita terbang. Di manakah Athens? Inilah dia. Bandar di Athens. Penuhnya. Macam-macam ada. Dan kalau kita lihat daripada atas lagi, kita tengok balik. Kan nampak tak? Dia hampir serupa dengan apa? Dengan tempat yang kita belajar tadi. Iaitu di kawasan Athens, iaitu di kawasan Greek. Ini Greek. So ini di negara Greek sekarang di negara Greek, dan dia tak besar mana pun. Athens ni kalau kita lihat. Okey, boleh nampak. So kita akan lihat di sini apa yang menariknya di kawasan ini. Apa yang menariknya, nampak tak? Dia punya bangunan yang penuh. Dan nampak. Kalau kita lihat penuh bangunan-bangunan dia, seolah-olah macam apa benda ni. Banyak batu-batu pun semua ni kan. Kawasan-kawasan perumahan. Dan kalau kita nak lihat tentang berkaitan dengan ada tempat-tempat yang menarik ke untuk disinggahi. Ya, ada. Tempat-tempat untuk kita singgahi. Mungkin kita boleh lihat di sini. Jom kita singgah. Dan ini adalah salah satu daripada tempat yang menarik. Ini di atas. Nampak? Tak, tempat ini sebenarnya sebesar mana? Macam cikgu cakap lah. Sebesar daripada Pelabuhan Kelang sampai KL, kemudian sampai Puchong. Bersatu lah. Kecil je tapi bangunan banyak. Iyalah. Sebab dia tak ada kawasan yang bergunung gandang, tak ada sungai. Macam dia rata je. Sebab itu nampak luas. Ini daripada atas bukit ya. Paling tinggi di Athens. Ni adalah ada bandar Athens. So memang luas. Dan rumah dia sama color je tu. Semua macam putih je. Diorang lebih suka putih, cikgu. Ya, betul. Ya, ada di Athens Greek now. Yes. Memang. Dan kalau kita lihat, tengok seronoknya minum kopi dan makan roti canai di atas bukit ini. Okay. So kalau kita lihat, seronoknya kat sini kan. Dengan pemandangan berbukit bukau, minum kopi kan. Order teh ais ikat tepi, kan. Order teh ais ikat tepi. Memang terbaik kan. Kan. Ingat sekarang ada pula yang order teh ais ikat bawah. Kan. Ikat bawah. Teh ais ikat bawah tumpah lah dia. Okey. Jangan pula teh ais ikat bawah tumpah dia nanti. Okey, jadi ini kawasan
atas bukit yang menggambarkan kita kata sebagai Akropolis. Dan sebenarnya di sana kalau kita lihat di sini, salah satu tempat yang menarik untuk kita lihat iaitu di Athens dia banyak monumen-monumen seperti ini. Monumen-monumen seperti di bawah ni. Kalau kamu perhatikan sekejap. Nampak? Apa benda tu? Ingat apa? UFO ke? UFO ke FOU? Cikgu macam kek. Macam kek? Boleh Wah, ini apa ni? Ini apa ni? Ya, inilah dia dikatakan sebagai Colosseum. Sebenarnya di mana diorang suka buat apa tahu? Diorang suka buat persembahan depan orang ramai. Jadi mereka akan buat stadium bentuk macam ni dan mereka akan duduk di tengah-tengah dan semua orang boleh lihat. Dan ini sebab tempat duduk ni. Cara kebudayaan lah. Sebab apa? Macam cikgu cakap tadi kan, diorang sukakan aktiviti luar rumah. Diorang suka tengok persembahan di luar rumah. Diorang suka tengok apa-apa juga drama ke apa semua, ataupun teater, semua secara live. Di mana? Di kawasan-kawasan seperti ini. Jadi inilah yang dikatakan sebagai salah satu tarikan yang mereka selalu buat, iaitu mereka suka aktiviti di luar rumah. So ini bukti-bukti macam dinamakan sekarang ni dipanggil macam stadium lah sekarang. Kan dipanggil stadium sekarang kan. Jadi itu yes. Tapi itu kenapa dia separuh dia memang buat separuh. Kalau dia buat penuh nanti sekarang kan, takut berpusing terbang naik ke langit. Ni pun soalan. Taklah, buatlah pintu masuk. Tak, yelah maknanya dia buat separuh tu supaya senang orang nak masuk keluar lah. Dia nak kan? buat lain macam. Dia nak buat lain macam. Lain macam tu lain macam ni ke macam mana? Lain macam-macam. Lain macam tu ke lain macam ni ke lain macam mana? Okay. Sebab ada orang makan lah. Kau ni lapar sangat ke sampai semua benda kau nak makan ni? Kan? Habis cerita nak makan je. So ini adalah kawasan-kawasan Greece dan kita boleh lihat juga antara kita nak lihat iaitu Akropolis di Athens. Di manakah Akropolis? Inilah dia bangunan Akropolis pada zaman dahulu ya, ini Akropolis zaman dahulu betul-betul dan kalau kita lihat, kita boleh lihat, adakah kita boleh mendarat di sini? Yes, kita boleh mendarat. Dia memang di atas bukit. Yes. Senang nak ingat bangunan Akropolis. Bangunan Akropolis maksudnya apa? Tak faham. Maksudnya bangunan Akropolis tu apa? Cara nak ingat. Senang nak ingat sebab bangunan Akropolis. Akropolis sebab bangunan Akropolis. Okey. So inilah gambaran dia. Dan inilah bangunan-bangunan, dan bangunan-bangunan ini sebenarnya sedang dibaik pulih. Sebab kerajaan sana sangat menjaga bahan-bahan sejarah ni. Ini sebenarnya telah berusia beribu-ribu tahun. Hampir 4,000 tahun ni. Dan ini adalah Akropolis dan bangunan itu adalah bangunan pejabat kerajaan. Dewan perhimpunan dia dan sebagainya. Yes. Ini di Athens. Dan kedudukannya di atas bukit. Yes. Ini nampak tak? Yes. Kalau kamu lihat, perasan tak dia punya tiang-tiang tu, tiang-tiang bangunan tu, kalau ada tiang-tiang tu, selalunya dia sebenarnya tiang-tiang ini ditiru oleh tamadun Rom dan dibuat pembinaan banyak bangunan-bangunan Rom menggunakan tiang ini. So tiang ini sebenarnya dipanggil tiang-tiang Roman. Dan tiang Roman inilah kadang-kadang ada di rumah-rumah kamu. Kan? Dekat bahagian parking kereta bapak kamu ke kan.
Yang mana rumah bawah tu, rumah-rumah teres ke, rumah banglo ke, kan, rumah semi kan. Kadang-kadang yang ini itu dipanggil tiang Roman. Kalau tak percaya tu cuba tanya ayah, tanya mak. Mak, yang kat luar tu tiang Roman ke? Tu tiang Roman lah. Diambil daripada mana? Diambil daripada tamadun Yunani dan tak juga diambil daripada tamadun Rom. Sebab tu dipanggil tiang Roman. Daripada bahan apa? Kebanyakannya daripada kita kata tanah liat, campuran kapur dan juga granit dan banyak lagi lah. Tapi dia punya bentuk dia tu dipanggil tiang Roman. Cikgu, Yes. Ya. yang dia tu nampak sedap lah. Nampak sedap. Sis ke ni? Tiang nampak sedap Tiang nampak sedap. Dia macam boleh sampai dalam mulut yang macam biskut tu. Okey. Nampak gayanya cikgu terpaksa buka topi ni. Kan kau cakap topi ni macam kari pap ke apa ke kan. Kau bukan lain macam kau ni kan. Semua benda kau tengok makanan ni. Bahaya sungguh kau ni. Kenyap. Kan? Lapar betul kau ni kan. Aish, bahaya sungguh. So, inilah gambaran. Okey. Kita tengok cuaca dia. Okey. Cuaca dia yang sebenarnya dia tak panas mana. Cahaya je yang terang. Tapi dia tidak panas. Dia hanyalah sejuk-sejuk, nyaman. Dan apa buktinya? Kita lihat di sini. Orang ini begitu selesa dengan seluar pendeknya. Okey, dengan t-shirtnya. Manakala kalau kita lihat orang di sana tu, yang di sana ni, okey, dengan baju gelapnya apa semua kan. Tapi still selesa. Maknanya apa? Dia punya cuaca sana memang sesuai untuk lepak luar rumah. Kan? Kau ni Irfan, semua benda kau nampak hantu. Kan? Kadang-kadang kau ni pokok, bayang-bayang pokok pun kau kata hantu. Kau ni kan. Okay. Relax. Sebenarnya kalau kau takut hantu, hantu tu lagi takut dengan kau. Takut dengan kau lagi. Hantu pun takut dengan kau. Sebab kenapa? Sebab hantu tu cakap apa? Aku dengan geng-geng hantu kan tak pernah tengok muka macam muka kau. Itu yang dia takut tu. Kan? Sebab kan kita manusia. Kan? Nampak tak? Ramai pelancong-pelancong pergi ke sini. Nampak tak? Inilah dia. Contoh tepat. Ini di mana ni? Tamadun Yunani. Di hujung bawah tu dia orang suka buat persembahan. Teater lah, gladiator lah, kemudian buat drama lah apa semua. Dan dia orang tak ada mic semua tau. Zaman dulu dia orang tak ada mic. So bila dia orang bercakap je kan, dia akan melantun ke kiri dan ke kanan dan semua orang yang sampai ke atas boleh dengar suara tu. Maksud cikgu, dia naik ke atas. Maksud cikgu, suara dia boleh sampai ke atas. Suara dia melantun lah. Ya, sebab apa? Sebab suara itu dia melantun. Sebab itu kalau kita lihat, dibina bentuk dia sebegitu. Dia bentuk menyerong dan membulat. Supaya semua orang yang duduk tepi-tepi tu semua dengar. Sebab zaman dulu tak ada mic. Tak ada mikrofon. Jadi macam mana orang-orang sampai atas ni boleh duduk dan dengar? Sebab binaan itu telah menyebabkan suara diorang akan terlontar. Terlontar Macam dan bergema. dan terlontar dan semua orang boleh dengar. Nampak teknologi diorang dah tahu dah. Kreatif, serius kreatif. Tinggi ni. Kalau kau tergulik daripada atas ni sampai ke bawah ni, kan? Memang tak boleh nak bangun balik nanti. Tinggi ni. Kan? Tapi cikgu rasa tak digunakan. Digunakan lagi lah. IQ diorang lagi tinggi. Sekarang IQ kita rendah sikit sebab dah ada teknologi. Ya, tapi sekarang kita dah ada teknologi lagi maju lah kan. Sebab itu kita mampu buat. Ya, ada orang, ramai ada orang ni. Ingat tak ada. Ada. Dia buka kan? bila malam. Dia buka bila malam. Ya. Okay. Takkan nak berjemur di mana? Cikgu, dia orang tak pakai mask. Tak apa. Ini gambar lama. Kan? Kalau nak tengok gambar lama, kalau korang pun gambar lama memang korang tak pakai mask. Kan? Letaklah Kecuali mask tu. kan?
Kecuali kalau korang tengok yang perempuan-perempuan. Sebab dia kan yang perempuan, budak-budak perempuan ni mesti ada yang pakai mask. Betul tak? Betul. Gambar-gambar lama pun pakai mask. Betul? Betul. Tak ada. Betul. Betul tak Airisha? Kot. Tak ada. Yelah. Tak tahu. Sebab betul budak tak. sebab budak perempuan yang memang pakai mask. Mask. Bukan emas. Gelang, rantai. Memang lelaki mana boleh pakai mask. Mesti ada yang pakai mask kan, mask. Kan. Yeah. So inilah dia. Kalau kita lihat cuaca dia nyaman. So inilah dia kalau kita lihat. Punya brother ni yang ambil gambar. Kan. Thanks bro. Thanks bro. Lepas tu dia jawab kat korang. Okay sis. Okay, baik. So okay. So itu Dia jawab yang dengan cikgu. yelah. Okay, so itu di Athens. Macam mana pula dengan di Sparta? Tak boleh masuk dalam tu? Tak boleh. Memang tak boleh. So kita lihat apa yang ada di Sparta. Okay. Sparta. Bandar Sparta. Okay, kita nampak Sparta hanyalah sebuah bandar yang kecil saja, tak bersamana pun. Archaeological Museum of Sparta. Ya. Dia cakap Sparta tapi dia tulis Sparti. Memanglah. Kan? Memang dia tulis Sparti. Kan? Dia tak sebut Sparti pandai, sebut Sparta pandai. Kan? Jadi kita lihat apa yang ada di kawasan bandar. Majunya kawasan ni. Kan? Komplit dengan ada Vespa tepi ni. Lain macam Sparti ni. Sparti di kawasan, sini ada museum dia. Museum Archaeological. Museum Sparta. Di sini kawasan dia, kawasan Sparta. Dan kalau kita lihat di sini, ada pelbagai kawasan-kawasan yang berbukit bukau begini. Dan kawasan-kawasan inilah sebenarnya yang menyebabkan apa tahu? Menyebabkan kawasan Greece ni memang tak sesuai untuk bercucuk tanam. Kawasan dia bergunung ganang. Kawasan dia bergunung ganang, nak cucuk tanam macam mana? Kan? Jadi sebab itulah mereka tidak bercucuk tanam, mereka banyak menggunakan apa? Menggunakan perdagangan untuk dapatkan makanan. Dan satu lagi kita nak lawat, mungkin kita ada Corinth, iaitu sebuah city di Greece. Di manakah Corinth itu? Jauh di atas, di tepi laut sana. Corinth ni tepi laut lah. Dan kalau kita lihat Corinth ni apa? Wah, hebat. Kan? Cuaca dia nyaman. Kita boleh pergi ke pantainya. Dan mungkin kita boleh lihat apa yang ada di pantainya. Untuk di Corinth ini, bagaimana rupa bentuk dia. Cantik cikgu. Cantik. Serius cantik. Speechless lah kejap. Wow. Itu je lah boleh kata. Wow. Mati cikgu. Sekejap. Kita ambil pot yang sesuai sikit. Ada tak pot-pot yang sesuai sikit untuk kita read? Kita nak tengok. Dia punya laut. Cantik. Cantik ni kalau buat ambil gambar. Tak, especially ni view dia yang ini yang berhampiran dengan dan kita boleh lihat kat situ ada gunung-gunung di situ di mana memang view untuk ambil gambar lah. So cuaca-cuaca macam ni yang sebenarnya tak panas mana dan tak sejuk mana menyebabkan mereka suka lepak di luar rumah. Jadi inilah kelebihan yang ada kepada tamadun di Yunani. Okey. Baik. So itulah yang berlaku di tamadun Yunani. Ada soalan nak tanya?
Kalau korang ada nak tanya apa-apa, silakan nak tanya apa-apa. Cikgu, ada kuis. Ya. Nak kuis apa lagi? Bukan hari tu dah banyak sangat kuis ke? Ada kuis hari ni. Tak nak lah kan. Jadi okey. Cikgu nak kita akan berhenti kat situ dulu. Jadi cikgu nak tengok kat sini, rupanya ramai kat sini yang akan pulang ke asrama. Okey. Untuk yang pulang ke asrama, boleh tak raise hand cikgu nak tengok berapa ramai?